Okey, jadi yang seterusnya standard pembelajaran kita nak tengok apakah kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri bagi y sama dengan A sin bx tambah C, y sama dengan A cos bx tambah C dan y sama dengan tan bx tambah C. Okey, apa tu A, B, C? Sebenarnya di sini dah ada dia beri secara umum dia. Tapi pun kita tak faham. Okey, itu sebab kita guna GeoGebra ni. Mari kita tengok. Okey. Ini graf sin dulu. Bila A berubah, cuba tengok Yang sekarang ni A kita nilai dia berapa? 1. B 1, C kosong. C kosong maksudnya dia akan mula daripada titik kosong sini Okey. Jika A berubah, apa jadi? Tengok bila A saya meningkat. Nampak tak? Maksimum dia naik atas. Maksimum. Okey, kalau saya pergi sampai 2 A sekarang 1.6, 1.8, 2. Oh. A saya 2. Nampak tak? Dia punya tempoh dia punya nilai maksimum tadi kan 1 dengan negatif 1, betul tak? Sekarang dia naik pergi kepada 2 sebab dia bergantung pada nilai A kita. Kalau tambah lagi pun dia akan naik lagi. Okey, nampak tak? Dia pergi pada 3. Tak terlebih dah. Terlebih daripada graf. Tapi awak boleh nampak nilai minimum awak tu negatif 3 dia akan pergi. Nampak tak? Jadi bila A kita bertambah, maka kita punya maksimum dengan nilai minimum pun akan bertambah di situ. Okey, itu untuk nilai A. Ini untuk siapa ni? Graf sin. Okey. Apa jadi kalau graf cos? Okey, saya buat cos pula. Ini graf cos kita. Ini graf cos. Okey. Jika A kita bertambah. Okey, tadi untuk cos sama juga. Maksimum kita 1, minimum kita negatif 1. Kalau bertambah, cuba buat tengok. Nampak tak? Dia bertambah juga. Nampak tak? Sepatutnya dia berada pada 1 dan negatif 1 kan? Bila bertambah, nampak tak? Saya pergi A pergi 2. Maksimum jadi 2, minimum jadi negatif 2. Sama macam graf sin kita tadi. Sama tak? Ni saya sebut A dulu Okey. Okey, sekarang saya pergi balik. Dah ada macam ni senang sikit. Kalau saya main cakap saja semua orang pening. Okey. Susah pula nak balik pada asal. Okey. Sekarang kita nak tengok graf tangent kita. Okey, graf tangent dia special. Sebab apa? Tak ada apa? Maksimum minimum. Mana ada? So, kalau A saya ni, cuba awak tengok. Ada ke nak berubah apa-apa? Nampak tak? Tuh. Dia tak melengkung, dia akan lagi jadi menenggak dia punya ni. Mula ni 1. A kita 1. Bila A kita bertambah, awak tengok kalau saya pergi pada 2. Dia akan menari pergi makin ke kiri. Bertambah lagi dia makin bertambah. Sampai 3, nampak seakan-akan dia nak menegak. Betul tak? Itu kita punya nilai A kita tu. Okey, itu saya sebut A. Okey, A tu yang kita ada pada kesimpulan. Okey, saya pergi balik 1. Mana dia 1? Susahnya nak pergi 1. Okey. Kalau kita pergi pada kita punya buku teks, nampak tak? Nilai A berubah. Nilai maksimum dan nilai minimum berubah untuk graf sin dan graf cos tadi. Okey. Untuk kita punya tangent, lengkung. Lengkung dia tadi, nampak tak tadi? Dia menegak. Graf dia berubah. Okey. Amplitude dia sama dengan fungsi A kita. Okey, sekarang kita nak tengok
Apa jadi kalau nilai B pula berubah? Mari tengok. B kita warna hijau ni Okey. Saya kekalkan satu. Saya nak tengok scene dulu. Okey. Mari kita tengok bila B berubah. Apa jadi pada graf kita? Apa jadi? Makin bertambah makin mampat. Nampak tak? Nampak tak? Cikgu macam cacing ya. Kamu nampak tak? Bila B berubah, apa jadi? Kita punya nilai apa kita panggil? Tempoh kita pun akan bertambah. Cuba tengok. Mula-mula 180 dan 360 cukup satu tempoh. Bila kita tambah kita punya nilai B, saya pergi pada 2 sekarang. Dia terlebih tempoh. Cuba tengok. Tadi 180 dengan 360 kita cukup satu tempoh. Betul tak? Sekarang bila B kita bertambah, tempoh kita sampai 180 cukup satu tempoh. Ditambah. Lepas tu tambah lagi 360, dia jadi 2 dia punya tempoh sekarang. Faham tak? Graf dia makin mampat. Dia mampat di situ. Kalau saya pergi kepada 3, B saya pergi pada 3. Apa jadi pada tempoh? Kalau cukup 360 dia jadi berapa ni? Tempoh dia 3. 1 2 3. Nampak tak? Faham tak? Tempoh dia jadi 3. Sebab cuba tengok sini bila B saya 1, tempoh kita dari 0 pergi sini ke 180 separuh. Sini separuh. Jadi maksudnya 0 pergi 360 cukup satu tempoh. Betul tak? Maksimum tolak minimum bahagi 2. Kan tadi? Cukup 1. Dia 360. Tapi bila B kita bertambah, dia punya tempoh ni akan mampat. Bila mampat, graf kita pun dia akan bertambah dia punya tempoh di situ. Okey, itu untuk graf sin. Okey, sekarang kita tengok graf cos. Untuk graf cos, cukup kita mula dari 1 kelas 1 pergi kepada negatif 1 ni. Kelas 1 pergi negatif 1 baru cukup separuh. Negatif 1 pergi balik kepada 1 cukup satu tempoh. Ini satu tempoh kita 360 darjah. Okey, 360 darjah. Apa jadi kalau saya naikkan nilai B kita? B kita berubah. Cuba tengok B berubah. Nampak tak? Dia mampat juga. Makin bertambah. Tadi daripada 1 dia pergi kepada 180. Sekarang dia pergi negatif 1 dekat mana tu? 90. Kamu nampak tak kelas? Tak nampak? Alah kesiannya tu. Nampak ni, tengok tak ni? Tadi ni. Sekarang dia dimampatkan. Bila dimampatkan, kamu tengok yang ni nak nampak ni. Jangan tengok ni. Tengok ni. Sekarang ni 180 kan? Ini dia akan bergerak ke sini. Bila B kita berubah. Tengok 180 tu pada negatif 1 kan? Bila B kita berubah, cuba tengok. Nampak tak? Kita punya tempoh tu makin banyak dan dia dimampatkan. Bila dimampatkan daripada 180, dia bergerak ke 90. Jadi, berapa tempoh kita? Bila B kita menjadi 2, dia akan jadi 2 juga. Ini 1, 180. Ini 2, 360. Bila B kita 2, tempoh kita pun menjadi 2 juga. Kalau 3 cikgu? No. Tu. Nampak? Makin mampat. Itu graf cos. Okey, saya ulang balik untuk graf tangent pula. Tangent akan rapat tak? Agak-agak awak. Apa jadi pada graf tangent?
Alamak, nak pergi pada 1 pun lambat. Okey. Okey, cos selesai. Sekarang kita pergi tangent. Ini graf tangent yang sebetulnya. Okey. Apa jadi apabila B kita berubah? Cuba tengok Apa jadi? Dia dimampatkan. Bila dimampatkan, dari kosong tadi, kita pergi hampir 90. Tapi, cuba tengok. Tadi dekat 90, kita tak ada pintasan X. Saya ulang balik Cuba tengok. Tadi, kamu pintasan kosong. 180, 360. Yang tu je kita nak ambil Bila B kita berubah, graf akan dimampatkan. Bila graf dimampatkan, daripada 180 dia akan bergerak ke 90. Okey, dia dimampatkan. Okey, B dia ni nampak. Semua ada. 90 ada, 180 ada, 270 ada, 360 pun ada. Dia dimampatkan. Okey, itu untuk nilai B kita. Jadi maksud dia dekat dalam buku teks, kesimpulan dia, tempoh fungsi berubah. Apabila nilai B bertambah, graf kelihatan mampat secara mengufuk. Okay, tempoh fungsi pun semakin berkurang. Jadi maksudnya tempoh fungsi sin dan juga cos, kamu boleh ambil 360 bahagi dengan B untuk tempoh fungsi dia. Tapi untuk tangent 180 bahagi dengan B. Okey, sekarang cuba kita nak tengok apa jadi apabila nilai C berubah. Ni. Kita nak tengok nilai C. Tadi kita tengok tangent. Okey. A kita tengok apa dah jadi tadi. B pun kita dah lihat. Sorry, B saya nak ubah pelik pada 1. Okey, ini normal ya. Okey. Sekarang apa jadi pada C bila berubah? Cuba tengok betul-betul. Sekarang awak punya pintasan pada kosong. Bila C berubah, hilang graf dia, cikgu. Hilang bagaimana? Dia turun balik. Okey, tengok ni. Maksudnya kalau B mampat secara mengufuk, kalau C dia hilang. Maksudnya dia akan, kalau C kita bertambah, apa jadi pada kedudukan? Dia naik atas. Maksudnya pintasan tu. Cuba tengok C saya sekarang berapa? Kosong. Maksudnya pintasan pada kosong darjah. Sekarang bila C saya akan jadi 1, daripada sini dia akan naik kepada 1. Cuba tengok. Tengok naik 1. Nampak tak? Keseluruhan graf naik sebab kita hanya ubah C saja. Kalau C jadi negatif 1, pandai. Dia turun bawah. Nampak tak? Graf dia. Boleh nampak tak bayangan? Bila tengok macam ni baru kami faham, cikgu. Kalau cikgu cakap je, sampai kesudah. Sampai kesudah. Okey. Ini untuk graf sin. Okey, apa jadi pada graf cos? Agak-agak awak apa jadi? Sama. Dia akan naik. Okey, sekarang C kita pada 1. Pintasan Y kita 1. Kalau C bertambah, dia akan naik pada, kalau jadi C1, dia akan jadi 2. Nampak tak? Kalau turun, C kita kosong, C kita negatif 1, dia akan pergi kepada kosong. Sebab dia mula daripada mana? Daripada 1. Faham tak kelas? Okey. Apa jadi pada graf tangent? Ini kosong kan? Bila C kita bertambah, dia akan naik atas. Nampak? Bila bawah, dia turun. Lenggok ni. Nampak lenggok?
Tak gila lagi. Ni C1, C0, C negatif 1. Puntasan dia pun berubah. Boleh nampak tak kelas? Okey, jadi maksud dia apa di sini? Maksudnya kalau awak lihat kedudukan graf berubah. Okey? Dia akan apabila C lebih daripada kosong, graf menenggak ke atas. Kalau graf C lebih kecil dari kosong, graf menenggak ke bawah paksi X. Inilah perubahan pada nilai A, nilai B dan nilai C kita. Boleh? Jadi saya nak tunjuk sebenarnya kita nak buat dalam buku nilam kita nombor 3. Okey. Yang asal dia, cuba tengok buku nilam muka surat 134. Lukis dua graf pada ruangan graf yang sama berdasarkan kesan perubahan pemala berikut. Okey, ni kita punya graf adalah graf cos. Okey, graf cos. Cuba tengok sini. Dia bagi tahu apa yang berubah kita punya nilai B. Saya tak boleh nak tekan, kenapa? Okey. Okay. Sekarang nilai B kita berubah menjadi 2. Kalau ikutkan graf cos kita, asal dia, saya nak ambil cos saya, sin, mana cos? Cos saya, ni. Kita ambil dulu graf cos kita. Saya akan lakar dulu Saya lakar dulu. Graf cos yang asal. Graf cos yang asal, kamu akan dapat mula daripada 1. Yang asal 1 dia pergi kepada 90, dia pergi pada 180 negatif 1, 270 dan 360 dia pergi kepada 1. Ini graf 360. Ini graf asal. Saya ambil yang ni. Soalan dia lebih kepada apa? Lakarkan kan? So saya lakar dulu. Ini graf asal. Bila kita kata B kita berubah, yang ni B kita adalah 1. Y sama dengan cos X tambah C saja. Ni yang oren ni. Cos X tambah C Bila B kita di mana? Depan daripada X kita berubah menjadi 2. Maksudnya kita akan dimampatkan. Jadi graf kita yang ini B menjadi 2. Saya guna warna pink ni. So B bila berubah menjadi 2, saya akan dapat mula semuanya daripada 1 juga. Daripada 90 dia akan jadi berapa? 60. Daripada 60 dia akan pergi kepada 120. 90 dia akan pergi kepada negatif 1. 120. Lepas tu dia pergi kepada 90, 120. Lepas tu dia pergi 180 di sini. Lepas tu dia pergi 240. Kosong. 270 dia pergi kepada negatif 1. 300 dia akan pergi kepada kosong. Dan 360 dia pergi kepada
1 semula. Tempoh dia akan jadi 2 sini. Maksudnya dia akan jadi macam mana? Okey, saya lukis yang ni ni. Benda. Daripada 180 tu kat bawah dia akan jadi 54 tu. Dia 54. Okey. Sekarang saya akan buat C kita menjadi B kita menjadi 3. Kalau menjadi 3 lagi 54. Dia akan mula balik mula juga daripada 1, tapi dia akan pergi bukan 90, dia akan pergi ke 30. Okey, 30, 60 dia akan mampat, 90 dia akan potong, 120 dia akan naik atas ni. Dia makin mampat. 180 dia duduk bawah sini. Okey. Oh, tu oren tu salah tu. Okey. Lepas tu dia akan pergi kepada 210. Tu saya kata yang ni dia ni sikit. Okey. 240. Lepas tu ke 300 dia turun balik. Lepas tu dia naik semula ke 360. Dia dimampatkan. Jadi dia akan jadi macam ni kelas. Satu, 2, 3. Dia naik. Okey. Jadi bunga. Dia akan jadi dimampatkan. Lagi banyak dia punya tempoh dia akan jadi. 1, 2, 3. Tempoh dia akan jadi 3 juga. Sebab kos kan. Kos kan dia bentuk macam apa? Macam ni. Macam cup tu. Okay, kita akan ada 3. 1, 2, 3 di sana. Kalau B kita 2. So kita ada 2 cup saja tu. 2. Ini untuk A. Okay. Yang terakhir. Kita nak buat untuk graf tangent. Graf tangent kita macam mana asalnya? Tengok balik graf tangent sekejap ya. Ni graf tangent dalam buku teks saya ambil ya. Okey, dia akan potong pada 0, 90, 180 dan 360. Kita ikut dia. Yang ni kita akan ambil nilai C. Maksudnya dia akan apa nilai C? Kalau nilai B dia 4, nilai C apa? Dia akan naik atau turun bawah ni kan? Okey. Kita buat yang asal dulu Saya buat yang asal dulu. 0, 180 dengan 360. Saya buat yang asal dulu. Maksudnya 0 dia akan pergi naik atas. Oops, sorry. Lepas tu 180 dari bawah ni dia akan pergi ke 180. Dia naik dekat 270, tak sampai 270. Okey. Lepas tu daripada 270 ni bawah naik atas ke 360. Habis masa ke? Okey. Dia akan pergi atas tapi tak sampai 90. 90 dia tak sampai tu. Okey. Sekarang cuba kita lihat. Okey. Lepas ni apa ni? PJ. Okey, cepat nak PJ ni. Kawan awak nak PJ ni, tak sabar nak PJ ni. Okey, mari kita buat. Apabila C kita 1. Apa jadi? Kamu akan dapat graf kamu, dia akan potong pada 1 di sini. Okey, dia akan potong pada 1.
Maksudnya dia naik sini. Dia naik. So, apa jadi pada graf 1 juga? Dia akan pergi ke 100 daripada sini 120 di sini. 180 dia akan pergi pada 1. So, kamu akan dapat graf tu dia sini. 360 pun dia akan pergi kepada 1 juga sini. Graf dia akan naik. Graf dia akan naik. Kalau negatif 1, apa jadi? Dia akan ke bawah. Maksudnya dia akan potong dekat sini. Negatif 1. Seronoknya kak. Okey. 180 pun dia akan pergi negatif 1. 360 pun pergi negatif 1. So dia akan turun bawah sini. Exam keluar cikgu, kami lukis saja boleh cikgu. Okey. Dia akan berubah atas ke bawah untuk nilai apa ni? Ini untuk nilai apa kelas? Nilai C kita. C dia akan berubah atas bawah. Kalau B mampat. Makin tambah makin mampat. Okey, so saya berhenti sini dahulu.